Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, untuk hari ini saya nak buat penataran berkenaan PBD untuk mata pelajaran KPSV. Okey, jadi saya harap penjelasan ini dapat membantu cikgu-cikgu nak buat PBD lah. Okey, contoh untuk hari ini. Okey, saya ingin berkongsi mengenai ini ialah pemetaan untuk aktiviti PSB tahun 4. Saya ambil contoh tahun 4 lah. Okey, sebab saya dah komplit untuk tahun 4. Okey, tahun lain tu saya masih buat lah untuk yang kelas saya buat tu. Tapi hari ni saya tunjuk yang tahun 4 dulu. Okey. Untuk tahun 4, okey, sekiranya cikgu lihat pemetaan yang diberi, okey. Okey, saya pilih pen sekejap. Okey, pen saya. Okey. Ni ialah pemetaan aktiviti PSB tahun 2021. Oh, okey. Ni aktiviti sebenarnya aktiviti penggal 1. Okey. Yang ni aktiviti penggal 2. Okey. Okey, jadi macam biasa sama juga untuk subjek yang lain. Okey, aktiviti PSB juga kita dah telah tetapkan dalam pemetaan kita. Okey, untuk pengetahuan semua, aktiviti PSB untuk tahun 4 ada 10 aktiviti sepanjang tahun. Okey, setahun ada 10 aktiviti. Jadi kita telah pecahkan. Okey, bukan saya pandai-pandai nak pecahkan. Okey, kita dah ikut dalam pemetaan dalam DSKP juga. Jadi 10 aktiviti kita pecahkan menjadi 5 pada penggal 1 dan 5 pada penggal 2. Okey, lihat apa aktiviti yang ada. Okey, sebelum tu untuk pengetahuan semua, saya tahu cikgu-cikgu tahu dalam seni kita ada 4 bidang. Okey, ni bidang. Ada bidang 1 menggambar, bidang 2 membuat corak dan rekaan, bidang 3 membentuk buat binaan, bidang 4 ialah mengenal kraft tradisional. Okey, jadi kita lihat satu persatu aktiviti yang perlu cikgu ajar dan murid belajar pula. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, untuk penggal 1, okey, bagi bidang menggambar, saya selang-selikan bidang lah supaya murid tak boring, murid lebih semangat nak belajar. Jadi kita pun cikgu seronok sikit nak mengajar. Taklah sehari-hari, tiap-tiap minggu nak mengajar, menggambar je kan. Jadi saya selang-seli. Okey, untuk bidang menggambar, yang pertama aktiviti untuk tahun 4 ialah catan. Okey, tekniknya ialah basah atas basah. Okey, yang kedua, membuat corak dan rekaan. Okey, untuk tahun 4 corak tidak terancang iaitu pualaman. Okey, untuk tahun yang ketiga, bidang membentuk dan buat binaan. Okey, arca stabil. Okey, teknik dia assemblage. Yang keempat, mengenal kraft tradisional iaitu alat domestik. Okey, tekniknya ialah papier mâché. Okey. Seterusnya, yang kelima, kita ulang semula bidang menggambar. Okey. Aktivitinya ialah aktiviti mozaik. Okey, jadi tekniknya ialah susunan bahan. Okey, jadi 5. Okey, 5 aktiviti pada penggal 1. Okey. Kalau ikut pemetaan, sebenarnya selepas habis 5 aktiviti yang telah guru ajar dan murid laksanakan, apa yang perlu ada ialah tentang pengurusan pameran. Okey, dalam pengurusan pameran kita ada 3 standard pembelajaran yang perlu murid kuasai iaitu perancangan pameran, yang kedua persediaan pameran, yang ketiga pameran. Okey, kita tengok dahulu satu persatu. Okey, biasanya dalam pemetaan, kita dah tetapkan macam ni kan. Jadi selepas pemetaan kita akan buat RPT. Okey, sebenarnya dalam RPT kita dah rancang. Okey, biasanya untuk catatan kita bahagikan satu aktiviti kepada 2 minggu. Okey, 2 minggu. Okey, yang kedua pula corak tidak rancang pualaman pun 2 minggu. Okey, biasa 2 minggu. Biasa dalam RPT 2 minggu. Tapi cikgu letaklah satu nak panggil? Satu catatan. Okey, aktiviti itu boleh masa pengajaran boleh berubah mengikut kesesuaian tahap penguasaan murid sendiri. Contoh,
Kalau pada minggu itu cikgu mengajar catatan. Okey, macam biasalah kata 2 minggu. Okey, pada minggu yang kedua itu sepatutnya murid dah hasilkan karya seni kemudian meneruskan dengan aktiviti apresiasi seni. Tapi pada modul kreativiti dan inovasi itu masa murid hasilkan karya tu murid tak siap ataupun maksudnya murid tak dapat kuasai lagi. Adakah minggu ketiga cikgu perlu buat dengan bidang yang baru iaitu bidang membuat surat dan rekaan, itu pengalaman atau mengulang semula. Okey, iaitu bidang menggambar. Okey, sebenarnya kat sini bolehlah. Maksudnya 2 hingga 3 minggu. Kalau minggu tu murid tak kuasai, jadi minggu depan cikgu bolehlah tambah lagi 1 minggu untuk aktiviti yang murid tak kuasai itu, contoh catatan tu. Jadi bila minggu seterusnya, minggu ketiga baru masuk ke bidang yang baru. Macam tu lah. Jadi saya harap cikgu-cikgu boleh faham lah. Okey, seterusnya. Okey, itu untuk penggal 1. Okey, seterusnya kita pergi penggal kedua. Okey, penggal kedua sama, kita mulakan dengan bidang menggambar. Okey, kita mulakan dengan poster. Ini ialah aktiviti yang ke-6 sepanjang tahun itu. Tekniknya ialah gabungan lukisan dan montaj. Seterusnya, okey, kita ada bidang yang kedua membuat corak dan rekaan. Kita ada corak terancang. Okey, untuk corak terancang kita menggunakan teknik stensil. Okey, seterusnya bidang yang ketiga itu membentuk dan buat binaan. Kita ada diorama. Okey, aktiviti yang ke-8. Okey, diorama. Okey, tekniknya ialah binaan, cantuman atau ikatan. Cikgu boleh gabungkan dah. Nak gunakan teknik apa. Biasanya dalam diorama semua ada. Kita gabungkan binaan, cantuman, ikatan kan. Okey, jadi masa yang diperuntukkan untuk biasanya diorama kita biasa ambil masa 2 hingga 3 minggu. Okey, biasa saya tetapkan dalam RPT biasa 3 minggu. Okey, 3 minggu. Okey, seterusnya kita pergi ke bidang yang keempat iaitu mengenal kraft tradisional, itu aktiviti yang ke-9 iaitu ukiran. Okey, ukirannya ialah teknik iaitu teknik bunga timbul. Okey, seterusnya yang terakhir bidang pertama balik itu ulang, itu menggambar. Okey, ini ialah aktiviti yang ke-10. Okey. Jadi tekniknya ialah kolograf. Okey, kolograf. Okey, biasanya selepas habis aktiviti ni, aktivitinya habis, kita akan teruskan dengan pengurusan pameran. Kita ada perancangan pameran, biasa kita ambil masa 2 minggu. Okey, seterusnya kita ada persediaan pameran 2 minggu dan pameran seni 1 hari sahaja. Okey, pameran seni ni nak kena buat besar-besaran ke? Nak jemput tetamu VIP ke? Okey, terpulang, tetapi dalam kehendak DSKP hanya buat dalam skala yang kecil. Okey, skala yang kecil sahaja. Okey, skala yang kecil tu maksudnya cikgu buat bila? Okey, semasa waktu PDP. Semasa waktu PDP. Okey, maksudnya 1 jam lah. Okey, 1 jam sahaja. Okey, sekejap je. Maksudnya kalau masa pameran ni, maksudnya karya-karya tu murid-murid pamerkan, kita jangan expect karya tu macam dalam susunan yang ada dekat Balai Seni Lukis Negara, tak. Dekat sekolah rendah maksudnya murid-murid pamerkan, contoh kalau karya 2D, contoh catatan, lukisan, cikgu mesti tampalkan dekat dinding atau mana-mana yang sesuai. Okey, kemudian labelkan. Kena labelkan nama, media apa, tahun atau tarikh dikeluarkan, tarikh dihasilkan. Macam itulah maksud pamerannya. Okey, kecil je. Okey, seterusnya saya nak ceritakan macam mana cikgu nak mengajar. Okey, seterusnya mentafsir, seterusnya memberi tahap penguasaan kepada murid. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, ini ialah template sebenarnya template transit saya lah untuk memudahkan saya. Okey, kita lihat pentaksiran bilik darjah penggal 1. Okey, bidang menggambar. Okey, ini bidang menggambar. Sesatulah. Okey, aktiviti catatan tu basah atas basah. Okey, inilah contoh kat sini. Ni catatan basah atas basah. Okey, ini dia. Okey, dalam bidang menggambar catatan atas basah atas basah ini, cikgu ada 4 standard pembelajaran yang perlu cikgu ajar dan cikgu tafsir. Okey,
Apa dia? Okey, dia ialah, okey saya tukar warna Okey, dia ialah modul bahasa seni, modul kemahiran seni, modul kreativiti dan inovasi, seterusnya modul apresiasi seni. Okey, macam mana cikgu nak bahagikan keempat-empat standard pembelajaran ni dalam PDPC cikgu? Okey, macam ni. Macam kita kata tadi, okey, katakan dalam pemetaan seterusnya RPT cikgu, cikgu dah bahagikan kepada aktiviti ini kepada 2 minggu. Okey, kalau 2 minggu, okey cikgu bagilah. Okey. Ni minggu 1 iaitu modul bahasa dan modul kemahiran seni. Seterusnya minggu 2, modul kreativiti dan modul apresiasi seni. Okey. Macam mana? Apa yang nak kena cikgu buat? Okey. Katakan hari ini ialah minggu pertama. Cikgu masuk kelas. Okey. Pertama untuk modul bahasa seni macam biasa cikgu masuk kelas, cikgu memperkenalkan aktiviti pada hari itu, bidang apa hari itu dan teknik apa hari itu. Okey, contoh hari ini cikgu kata, okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar PSV. Okey, contoh hari ini pada minggu ini kita ialah pada minggu ke-27. Okey, bidang kita ialah bidang menggambar, aktiviti catatan, teknik bahasa antarabasah. Okey, senang macam tu. Atau kalau cikgu nak buat set indaksi, okey, cikgu mungkin tak perlu perkenalkan semua itu dulu. Mungkin cikgu boleh buat yang paling simple. Okey, tunjukkan karya atau tampalkan karya di whiteboard. Okey, apa yang boleh buat, cikgu buat? Okey, cikgu tanya. Okey, murid-murid, ini adalah karya menggambar. Boleh bagi tahu cikgu apakah teknik yang ada pada karya menggambar ini? Okey, murid-murid akan bagi tahulah. Cikgu ni catatan. Okey, catatan cuba teka. Teknik apa? Okey, murid kata bahasa antarabasah. Okey, itulah dia. Dan kemudian pada modul bahasa seni ni maksudnya apa? Cikgu kena memperkenalkan dan mengajar pada murid tentang bahasa seni yang ada pada karya itu. Contoh bahasa seni saya tahu, cikgu tahu kan bahasa seni apa yang ada. Garisan, rupa, bentuk, warna, jalinan. Okey, kita ada ruang. Okey, dan sebenarnya kalau macam bahasa prinsip rekaan, kita ada kepelbagaian, kita ada kesatuan, okey, dan sebagainya. Okey, jadi itu ialah bahasa seni. Okey, apabila lepas cikgu mengajar ni maksudnya belum murid-murid tak buat hasil karya lagi tahu cikgu. Maksudnya cikgu kenalkan dulu dalam catatan tu ada apa bahasa seni. Okey, element of art lah bahasa seni tu. Element of art dan principle of art. Okey, kemudian cikgu bagi latihan lah. Pertama ada cikgu pilih kaedah pembelajaran yang kaedah pentaksiran yang paling mudah. Macam kalau saya dalam kelas, kalau saya mengajar biasanya sama ada secara lisan atau seterusnya secara bertulis lah. Lisan atau bertulis. Pemerhatian susah sikit sebab nanti pemerhatian biasa saya buat dalam bidang modul kemahiran seni dan kreativiti. Itu saya ambil kat situ lah untuk pentaksiran, kaedah pentaksiran. Untuk modul bahasa sama ada cikgu boleh pilih modul lisan ataupun bertulis. Macam saya kat sekolah, saya memang sediakan, murid-murid perlu sediakan satu buku, latihan, buku nota dan latihan untuk seni lah. Jadi saya memang masukkan murid-murid tiap-tiap minggu sebelum menghasilkan karya untuk minggu depannya. Seminggu ni murid belajar tentang bahasa seni dan murid akan soal jawab. Semua latihan ada dalam tu. Okey, contoh yang paling senang cikgu bagi ni lah. Okey, untuk bidang menggambar catatan, okey cikgu bagi gambar ke, ni katakan bertulis cikgu bagi gambar catatan kat situ. Okey, cikgu suruh senaraikan bahasa seni yang ada pada karya catatan ini. Okey, contohlah. Okey, nanti murid senaraikan lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Apa? Garisan. Okey. Lepas tu rupa, lepas tu bentuk warna. Tu nanti cikgu tanda lah. Okey, macam biasa. Okey, tanda. Okey. Okey, kemudian bila dah tanda, dah habis kat bahasa seni ni, apa yang cikgu perlu buat? Ialah tafsir lah murid tu. Tafsir masa tu pun boleh atau selepas kelas tu pun boleh kan. Okey, maksudnya kalau murid dah kata berjaya menjawab, kalau cikgu bagi soalan ni, mudah je. Murid dapat jawab daripada TP1
hingga TP6. Okey cikgu. Cikgu boleh bagi berapa? Tengok pada instrumen. Okey, tengok pada DSKP dekat bahagian dekat standard prestasi. Okey, dah ada rubrik bagaimana cikgu nilai, dapat 5 ke, TP6 ke, kata kat sini dapat TP6. Cikgu letaklah di TP6. Contoh Adam Iman dia dapat menjawab semua ataupun Amanda Zulaika dapat jawab 6. Cikgu letaklah 6, katakan kat situ 6. Okey. Dekat modul seni, kemahiran seni pula, apa yang perlu cikgu ajar? Dekat sini cikgu perlu ajar tentang media apa yang digunakan untuk penghasilan bidang menggambar, aktiviti catatan, bahasa antarabasah. Okey, media apa? Kalau catatan, automatik kita tahu catatan media basah. Okey, sama ada murid nak guna warna air atau poster colour. Kemudian ada berus warna, ada bekas air dan ada palette. Itu ialah murid menyenaraikan bahasa seni, menyenaraikan secara lisan ke atau bertulis. Kalau saya memang saya senang bertulis lah. Sebab kemudian saya boleh semak semua murid, saya dapat tahu murid dapat jawab atau tak. Kalau secara lisan mungkin saya tak sempat nak habis kalau saya kelas 4 dahliah ni 28 orang, tak sempat saya nak tanya seorang-seorang. Jadi bertulis sangat mudah. So dalam masa maybe 10 minit atau 15 minit saya boleh habiskan untuk modul kemahiran seni. Okey, ingat 1 jam. Okey, saya dah bagikan tadi kan kata minggu pertama. Okey, 10 minit saya bagi untuk apresiasi, untuk pengenalan contoh ataupun set induksi. 10 minit set induksi. Okey, ni minggu pertama Okey, kemudian saya ambil masa katakan 15 minit untuk bahasa seni. Modul bahasa seni. Okey, seterusnya, saya ambil masa konon katakan 10 minit untuk ulasan guru. Okey, kemudian dah berapa minit dah? 35, so 25 minit lagi lah, 25 minit untuk kemahiran seni. Okey, untuk PSV memang antara modul bahasa seni dan modul kemahiran seni, pembahagian dan pemberatan untuk modul-modul ini ialah untuk bahasa seni cikgu kena ajar pemberatannya ialah 20%. Pemberatan, bukan 20%. Markah ni pemberatan. Okey, masalah macam ni saya kata. 10 minit seindaksi. Okey, 15 minit bahasa seni. 20 minit kemahiran. Okey, maksudnya antara bahasa seni dan kemahiran seni tu lagi banyak masa yang cikgu boleh buat. Sebab kemahiran seni ni, okey, kita kata kat sini berapa persen? 40% pemberatan. Okey, maksudnya murid menyenaraikan, murid tahu. Okey, murid tahu tentang bahasa media yang diperlukan. Okey. Kemudian murid boleh menyenaraikan secara lisan ke bertulis media yang diperlukan untuk penghasilan catatan ini. Seterusnya, murid tahu proses penghasilan karya catatan ini. Okey, sama ada cikgu, melalui guru bagi tahu ke, tunjuk cara ke, okey, murid tahu. Kemudian murid boleh menyenaraikan. Okey, seterusnya modul kemahiran seni ni biasanya murid dia dah mula buat eksplorasi bahan. Eksplorasi bahan maksudnya contoh kalau kita tahu catatan ni menggunakan media basah. Okey, kalau murid tu tak ada warna air ataupun dia tak ada poster colour atau dia memang ada tapi dia nak buat eksperimen. Cikgu warna makanan tu pun cecair juga. Boleh tak saya nak guna? Saya nak cuba buat eksperimen. Okey, seni ni dia banyak dengan eksperimen. Eksperimen penggunaan bahan. Okey, jadi kita jangan sekat kreativiti murid dengan awak mesti guna warna air je. Tak boleh macam tu. Biar murid explore. Untuk bagi apa? Untuk TP dia lah. Untuk seni senang saja untuk dapat TP6 dia kena unik selain daripada dia menepati semua kriteria, dia tahu, dia faham, dia boleh buat, dia misali dia boleh jadi model dan dia boleh unik lah. Dia ada kelainan. So boleh dapat TP6. Jadi bila cikgu dah murid boleh dapat menyenaraikan, murid boleh menyenaraikan media, menyenaraikan proses penghasilan. Jadi cikgu bagilah TP berapa? Katakan kat sini dapat 6. So bagilah TP 6. Walaupun ini baru minggu pertama. Katakan ni bulan Januari cikgu. Kata cikgu kita masuk sekolah bulan Januari katakan. Katakan kita masuk 5 hari bulan. Contoh hari Isnin 5 hari bulan sekolah. Katakan cikgu dah mulakan dengan aktiviti ni.
Okey, dah mulakan ada aktiviti seni. Dah masuk dah modul bahasa dan modul kemahiran seni. Cikgu jangan risau, terus bagi TP6. Dia bukannya yang tak boleh bagi ialah kat tahap penguasaan akhir nanti, bukan kat sini. Nanti saya ceritakan. Macam kita katakan, saya bagi tahu tadi, untuk seni kita ada 10 aktiviti. Okey, untuk akhir tu nanti maksudnya bila kita dah lengkap ke 10, barulah kita boleh bagi yang final. Kalau aktiviti ni dia tak apa lagi, sebab ini kita baru masuk 1/10 aktiviti. Kita ni dalam aktiviti lagi. Ini ialah pentafsiran PBD dalam aktiviti ni. Boleh bagi TP6. Okey, seterusnya. Okey, ni kita masuk minggu kedua. Okey, dalam minggu kedua, okey, apa yang boleh kita pelajari? Okey, kita nak ajar. Okey, apa yang murid boleh pelajari ialah kat sini cikgu kena ajar modul kreativiti dan inovasi, seterusnya apresiasi seni. Okey, 2. Pemberatan untuk modul ini ialah 40% pemberatan untuk modul kreativiti, seterusnya 20% pemberatan untuk apresiasi seni. Okey, kat sini kat modul kreativiti ni apa? Maksudnya murid buat expression, dia meluahkan ataupun dia mengeluarkan dia punya ekspresi lah tentang penghasilan karya. Dia boleh buat, dia menghasilkan karya lah. Karya apa? Kalau tajuk ni catatan, dia buat catatan lah. Okey. Dalam minggu kedua ni katakan murid habis, dia boleh ikut proses yang cikgu dah ajar. Sebelum ni yang kita ajar bila tahu cikgu nak ajar buat karya ni pada minggu pertama tu, masa modul kemahiran seni tu. Jadi minggu seterusnya, minggu kedua murid dah tahu dah bahan apa nak bawa, dia dah tahu proses. Cikgu hanya buat ulang kaji saja pada mula-mula tu, masuk kelas buat ulang kaji. Ulang kaji 10 minit dan seterusnya murid buat kreativiti. Okey, kalau kita kata cukup ke masa nak buat catatan dalam masa 1 jam ni. 1 jam ni bukan untuk buat karya je, sebab kita nak bahagikan dengan apresiasi seni. Okey, mungkin 10 minit ulang kaji untuk minggu kedua kan. 10 minit ulang kaji, siapa ulang kaji? Guru kan, mengulang kaji sama murid. Kemudian kita kata ekspresi apresiasi seni kita ambil masa maybe 20 minit. Cukup tak? Okey. 20 minit. 20 minit untuk apresiasi seni dan ulasan guru. Okey. Okey. Kemudian maksudnya dekat sini ada 30 minit murid menghasilkan karya. Okey. Murid hasilkan karya. Okey, sebenarnya kita ada tips. Sebenarnya bila murid hasilkan karya, tak semestinya kertas yang saiz A3 yang besar tu. Okey, cikgu boleh potong 2 jadikan A4 ataupun nak buat A5 pun boleh. Maksudnya A4 tu bahagi 2. Okey, maksudnya cukuplah masa. Jadi senanglah kerja kita, bukan nak lahirkan murid nak jadi artis. Belajar seni ni, okey, bukanlah beria-ria kita ajar seni ni nak suruh murid jadi artis. So tak payah nak besar-besar, kecil je kertasnya. Okey, macam saya kalau macam ni maybe bagi half A3 paling ni pun A3 A4 pun dah besar kayaknya. Bagi A5 je. Bagi lagi A4 tu bagi 2. Okey, jadi kat sinilah dia. Jadi InsyaAllah cukup masa sebenarnya cikgu. Seterusnya apa yang perlu buat bila murid dah siap hasil karya, cikgu boleh nilai lah. Bukanlah semasa tu terus nilai. Okey kan kita collect kan hasil karya tu. Okey, macam saya, apa yang kita boleh buat? Kita nampak murid buat. Betul tak? Okey, kemudian ada katakan ada murid yang tak siap, dia nak sambung kat rumah sebenarnya. Bolehlah. Tapi kena nak ikut dia punya apa, kalau ikut konsep PBD ni semasa dalam kelas, sebab kat rumah kita tak tahu murid minta ayah tu buat ke kakak buat ke, tapi tak apalah. Macam saya kata kalau bagi kecil mungkin cepat siap, tak perlulah murid bawa balik kan. Okey, jadi apa yang boleh saya selalu buat untuk seni ialah saya kat tangan saya mesti ada telefon, sebab untuk saya snap gambar. Saya akan snap gambar proses murid buat karya, lepas tu kalau dah siap, sebab senang untuk rujukan saya juga. Okey, selain tu untuk saya pengalaman sebelum-sebelum ni, murid siap buat kerja depan mata saya buat tapi tak hantar. Jadi macam mana? Jadi kalau ada gambar, saya assume dia memang hantarlah. Okey, kemudian saya buat apresiasi seni, selain daripada nak tunggu yang 20 minit terakhir ni, sepanjang murid buat karya tu pun saya dah record.
Okay, saya dah ambil gambar, saya dah buat video, saya tanya, okay, saya record lah. Okay, awak hasilkan apa ni? Okay, saya hasilkan karya catatan cikgu. Awak guna media apa? Dah, saya dah memang buat siap-siap. Jadi kebanyakan murid saya apresiasi saya berikod lah. Memang berikod. Saya berikod, saya buat video. Okey, jadi kadang-kadang memang secara jujurnya saya tak terima pun tugasan itu kerana murid ni kadang dia tak menghargai pun karya dia. Dia siap tapi kat mana-mana je. Entah cikgu saya balik rumah dah koyak lah, macam-macam lah jawapan dia. Jadi saya memang berdasarkan gambar yang saya ambil, video yang saya ambil itu sebagai saya punya bahan bukti murid menyiapkan karya saya. Okey, jadi cikgu boleh faham kat situ. Okey, jadi kita lihat macam mana pas saya katakanlah semua ni murid dah lengkapkan. Modul bahasa dah lengkap, modul kemahiran seni cikgu murid dah buat. Okey, modul kreativiti murid dah siapkan, apresiasi seni murid dah buat. Okey, cikgu bagi tahap. Okey, contohnya kat sini 4. Okey, untuk kemahiran seni 4. Okey, kalau kreativiti 4 dan seterusnya apresiasi 4. So, untuk tahap penguasaan akhir pada minggu kedua itu, minggu kedua, okey, maksudnya untuk catatan ni murid boleh dapat TP 4. Okey. Katakanlah kalau modul bahasa seni, okey, dah bertulis memang dia boleh dapat, lepas tu dia boleh jawab dengan baik, dia dapat 6. Cikgu bagilah 6, tak ada masalah cikgu. Walaupun masih minggu pertama, okey, kat sini pun modul kemahiran seni, ikut 6. Okey, dapat TP 6. Okey, kemudian masa kreativiti, memang hasil karya dia memang menepati kehendak DSKP dalam semua standard pembelajaran tu memang lengkap. Okey, bagilah TP 6. Okey, untuk apresiasi seni juga apabila murid melaksanakan apresiasi, kemudian kita lihat okey memang murid dapat buat apresiasi dengan baik, menepati kehendak dalam rubrik pun ada semua terjawab, dapatlah 6. Okey, ni minggu kedua. Means untuk tahap penguasaan ini, okey minggu kedua murid dapat untuk catatan dapat 6. Okey, jangan takut cikgu dah memang dia layak untuk dapat 6. Okey, tapi persoalannya ada yang kata, macam mana kita tak boleh bagi tipe 6 lagi? Mana pula tak boleh? Boleh, yang tak bagi yang tak boleh tu nanti saya tunjuk. Okey, kita tengok ini ialah catatan, seterusnya ini ialah okey, bidang membuat corak dan rekaan iaitu corak tidak terancang. Okey, corak tidak terancang pualaman. Kat sini sama juga modul bahasa seni, kemahiran seni, modul kreativiti, apresiasi, tahap penguasaan. Tapi untuk ni saya kosongkan kerana saya belum ajar lagi. Okey, untuk pengetahuan cikgu semua. Okey, dalam aktiviti tahun 4 ni saya baru ajar murid saya 8 saja aktiviti. Maksud 2 aktiviti lagi belum sempat saya ajar. Belum lagi lah. Maksudnya selepas ni lah, bulan 9 atau bulan 10, bulan 9, 10 lah. Kenapa saya nak lengkapkan dulu yang 8 aktiviti tu setiap modul tu. Banyak lagi yang belum lengkap. Okey, nanti saya tunjuk satu-satu ya. Okey, seterusnya ini ialah, ini ialah bidang membentuk dan membuat binaan. Okey, kita lihat. Arcas tabal, assemblage. Okey, teknik assemblage. Sama. Okey, sama modul kreativiti, apresiasi, tahap penguasaan. Okey, kat sini kenapa dah lengkap? Yang dah lengkap ni memang murid dah buat dalam kelas saya. Okey, memang murid dah buat dalam kelas saya. Okey, jadi untuk arca ini, okey semua murid dah dapat tahap penguasaan masing-masing. Average sahaja. Okey, kenapa? Memang semua karya murid saya ambil semasa mereka buat dalam kelas. Okey, semua dia punya skala berskala kecil. Taklah skala besar, Miss boleh siap lah. Okey, jadi saya tahap penguasaan saya dah dapat bagilah sebab semua dah lengkap. Semua dah ada, nampak? Semua dah diisi kan? Okey, jadi saya tunjuk yang lain. Okey, ini dia. Okey, bermulalah. Okey, pengembaraan kita dalam PDPR. Okey, ini kita tengok untuk bidang mengenal kraft tradisional. Okey, aktiviti alat domestik, teknik paper mache. Ini ialah aktiviti semasa PDPR. Okey, untuk pengetahuan cikgu, ini saya buat GM. Aktiviti ni saya buat GM. Okey. Saya buat GM, kemudian saya dah dapat, saya dah ajar untuk modul bahasa seni dan modul kemahiran seni. Okey. Kemudian apa yang saya dapati ini Miss yang pertama kali GM seni masa kita awal-awal PDPR bulan 5. Okey, awal PDPR bulan 5. Okey, ini ialah jawapan yang saya terima. Okey, berdasarkan jawapan tu saya tafsirlah murid saya.
Okey, kemudian ini pun sama, modul kemahiran seni semua dah. Means saya dah selesaikan dengan murid saya, mereka dapat menjawab. Okey, seterusnya. Okey, dekat sini, inilah dia bermulalah kita punya cerita. Okey, nampak yang dah ada tahap penguasaan ni, maksudnya dia dah hantar karya. Okey, dia dah hantar karya. Okey, cuma yang tak lengkap, dia tak lengkap dekat apresiasi seni. Okey, jadi untuk tahap penguasaan akhir, saya masih belum boleh bagi penguasaan akhir lagi untuk alat domestik papier teknik paper mache. Jadi saya kena tunggu murid yang kat sini kolom modul kreativiti ni yang belum hantar ni. Maksudnya ni baru 50% saja mereka siapkan kan. Lagi 50% tak siap. Okey, ada yang dah lengkap baru 3/4. Okey, yang tadi 2/4. Jadi macam mana saya nak bagi tahap penguasaan? Jadi saya kena tunggu dahulu. Tunggu sampai murid saya lengkapkan. Okey, untuk pengetahuan semua cikgu, saya dalam masa dah masuk minggu ni minggu ketiga. Okey, saya dah stop itu sebab saya tak ajar lagi pengalaman dan ukiran sebab saya nak fokus kepada tajuk-tajuk yang sebelum ni masih murid saya belum lengkapkan lagi. Yang masih mereka pending tak siap lagi dekat modul kreativiti dan juga yang kalau dah siap kreativiti mereka akan fokus pada menyiapkan video untuk apresiasi seni. Okey, jadi itulah yang saya tengah tunggu masih pending. Okey, jadi seterusnya ini ialah okey, pentafsiran untuk penggal 1 bidang menggambar teknik mozaik. Untuk teknik mozaik ni saya dah buat dalam kelas dulu. Okey, saya dah jumpa murid. Okey, jadi kat sini dah lengkap. Mozaik ni senang je. Saya buat memang saya ikut buku teks iaitu aiskrim. Okey, ada yang aiskrim tapi saya pun kata, cupcake. Cupcake dalam buku teks cupcake. Tapi saya kata kat murid saya boleh buat aiskrim ataupun apa-apa saja. Okey, subjek yang murid suka. Okey. Jadi mereka tak banyak sangatlah idea dia. Ramai buat aiskrim dan cupcake juga. Okey, jadi inilah tahap dia. Yang dapat 6 ni biasa dia buat aiskrim lah. Okey, bahan yang digunakan pun tak ikut seperti buku teks, means dia adalah kreativiti yang lain. Ni yang 5 ni. Dia buat something yang different lah. Bahan-bahan dia tak semestinya ikut exactly yang ada dalam cadangan buku teks. Okey, nak tahu macam mana nak bagi TP yang lebih pada murid-murid ni. Okey, ada murid dia ikut A to Z. Kita tengok tahap penguasaan murid kita lah A to Z dalam buku teks. Atau ada murid yang boleh dapat TP lebih kerana dia memang buat menepati di SKP. Kemudian dia ada penambahan dari segi penggunaan media yang berbeza. Itu kita boleh bagi tahap lebih lah. Maksudnya kalau dia dapat 4 kita tengok tapi boleh tengok ada kelainan boleh bagi 5. Okay, macam tu Okay, seterusnya kita lihat. Okay, ni poster. Okay, untuk poster juga saya buat GM. Okay, saya buat GM. Apa yang ada kat sini. Okay, inilah dia yang hantar. Okay, yang dah lengkap ni. Dia hantar dan dia lengkap lah semua. So dapatlah tahap penguasaan dia untuk final tahap penguasaan untuk poster. Okey, lihat ni dia dapat untuk bahasa seni 5. Ini 4, 4, 4. Saya bagi 4 lah. Okey, walaupun dapat 5, ni ada 4, 4, 4, 4 lah. Okey. Macam tu lah. Okey, katakan dia dapat, ni contoh dapat 5, 5, 4, 4. Cikgu nak bagi berapa? Okey, nak bagi berapa? Sebenarnya kalau ikut 4 lah. Tapi kita ikut budi bicara. Okey, mungkin boleh bagi 5 kerana apa? Okey, mungkin kita boleh buat penambahan kat sini. Okey, kita push murid ni. Kita tahu kat kreativiti ni mungkin budak ni dah tak boleh pergilah kan. Okey, ni dah tinggi. Nak bagi dari 6 susah pula dah yang ni. Okey, mungkin kita boleh tolong kat apresiasi seni. Okey, kita bantu murid buat apresiasi seni yang lebih baik. Untuk upgrade dia jadi 5 kat sini. So, dia boleh dapat 5 kat sini. Jadi kat sini kita boleh padam lah. Okey, Okey, seterusnya cuba kita lihat yang ni. Contoh kalau dia dapat kat sini, contoh ni 6. Okey, ni 6. Ni 5. Ni kata dia dapat 5. Cikgu nak bagi berapa? Cikgu nak bagi berapa? Sebenarnya kalau ikut logik ni 5 lah.
Okey, nak dapat 6 kena semua straight 6 lah baru dapat 6. Kan? Okey, jadi apa yang boleh cikgu buat, mungkin bantulah dia sini. Mungkin cikgu boleh bantulah dia dekat sini, ataupun kalau nak bantu kat creativity pun boleh, tapi kalau creativity tu susah sikit lah cikgu nak add something untuk nak cantikkan karya, takut nanti jadi macam tikus memperbaiki labu. Okey, jadi jangan kacau kat creativity, mungkin boleh tambah kat sini lah kat ekspresi seni ni. Okey, maybe cikgu bantu dia lebih yakin, dia lebih jelas, dia lebih cantik dalam penyampaian dia. Okey, dia boleh dapat 6 kat sini. Okey, jadi boleh dapat 6 lah. Okey, kata kat sini. Sorry. Pin saya tak keluar pula. Okey, kata 6 kat sini. So, dapat 6 lah kat sini. Okey, ada murid macam ni tau cikgu. Dekat modul bahasa dia boleh dapat 6. Kemarin seni dia boleh dapat 6. Kita jangan macam ni tau cikgu. Kita jangan bagi, kalau murid tu dia memang cantik sangat buat karya seni. Saya faham ada murid dia buat karya seni cantik. Bila dia buat karya seni cantik, dia memang talented, cikgu bagi semua dia 6. Tak semestinya cikgu. Ada yang murid dia talented dekat sini, dia bagus kat creativity, tapi dia kat modul seni, kemahiran seni dia tak bagus. Okey, dia tak bagus. Lepas tu kat apresiasi pun dia tak bagus. Dia tak boleh present dengan baik. Nak present kat depan pun tergagap-gagap. Dia tak tahu macam mana nak malu ke. So dia tak boleh dapat 6 kat situ. Walaupun kat creativity dia 6. Jadi tak boleh dapat 6. Ada juga murid macam ni. Kat bahasa seni dia boleh dapat 6. Kreativiti, kemahiran seni dia boleh dapat 6. Tapi bila dia buat karya memang tak cantik. Dia boleh dapat 4, contoh 4, dia dapat 4 kat sini. Okey. Lepas tu kat apresiasi seni, contohnya dia dapat apresiasi seni dia boleh dapat, katakan dia dapat 6. Cikgu nak bagi dia berapa? Kalau saya bagi dia 5 sahaja cikgu, sebab pemberatan kreativiti ni dia 40% pemberatan. Jadi 5 sahaja. Saya tak boleh bagi dia 6 walaupun 6 ada 3. Macam tu cikgu. Okey. Macam tu cara pembagian. Okey, ada juga murid macam saya kata tadi. Okey, kat sini dia boleh dapat, dia dapat kat sini kata 4. Kat sini dia dapat 4. Tapi kat sini dia dapat 6. Okey, dia dapat 6 kat situ. Okey, bila berkarya dia boleh dapat 6. Okey, kat sini dia dapat 4 je. Average je cikgu, 4 je. Okey, 4. Okey, cikgu nak bagi dia berapa? 4, 4, 6, 4. Okey, cikgu boleh bagi dia 4 lah. Sebab kat sini pemberatan untuk sini 40%, kat sini 40%. Okey, ni 20% je. Okey, jadi 4 saja cikgu. Okey. Nak bagi 5 pun tak boleh juga cikgu ya. Sebab kat sini dia tak tahu. Ada memang kadang-kadang murid kita jarang nak dapat yang murid kat sini 6, 6, 6, 6. Tapi untuk seni cikgu, sebenarnya kalau cikgu tengok macam saya tulis 4, 4, 4 ni, bukan maksudnya cikgu main copy paste je tak cikgu. 4 ni biasanya memang budak average je. Okey, kat teori dia dapat biasa 4, standard 4 je, creativity tu normal. Kalau 4 tu normal. Sebab apa, kalau untuk seni, sebenarnya untuk lulus, untuk seni at least TP 4. 3 tu murid buat karya, tapi karya tak betul macam keluar tajuk. Contoh, kalau buat catatan, tadi kita kata catatan guna warna air, tapi murid tu dia menggambar menggunakan teknik lukisan. Kita suruh buat catatan guna warna air, tapi dia guna pensel warna. Dia hanya dapat layak dapat 3 walaupun cantik macam mana pun. Okay, jadi cikgu ini pun sama. Okay, sama. Ni maksudnya saya kena tunggulah ni. Murid siapkan tugasan ni baru boleh bagi tahap penguasaan akhir. Untuk tajuk ini sendiri. Okey, saya nak tunjuk yang final. Ini pun sama. Ni saya belum ajar lagi yang saya kata tadi ukiran. Okey, seterusnya. Okey, saya nak tunjuk ni lah. Ini pun belum. Ramai yang belum hantar. Okey, ini dia yang saya nak tunjuk. Okey, ni yang saya keluarkan nama. Okey, yang saya dah masukkan lah. Tahap penguasaan. Okey, yang murid dapat tu. Okey. Ini cikgu tengok saya kata 10 tadi kan, tapi saya baru buat 8 aktiviti ni, 8 per 10 aktiviti. Maksudnya cikgu ajar baru 8 per 10. Kalau 10 per 10 aktiviti yang kita dah buat setahun barulah boleh rekod tahap penguasaan akhir TP 5 atau TP 6. Okey, jadi untuk bulan 8 ni belum lagi boleh saya buat sebab saya tak buat lagi 2. Dan kemudian ramai murid saya tak completekan lagi pun. Cikgu nampak banyak lopong kan. Okey, jadi kita lihat.
Okey, macam murid saya sepatutnya dia dah siapkan yang seperti sekarang ni 8/8 aktiviti lah. Okey, kalau murid ni kita tengok yang pertama ni, okey Iman ni dia baru siapkan 3. 3/8 aktiviti. Jadi cikgu saya nak bagi TP berapa dekat dia? TP 4 masih tak boleh. TP 4 tu maksud dia dah lepas tau cikgu, dia dah okey semua. Maksudnya TP 4 ni lulus tapi ni masih belum lah, dia baru buat 3/8 aktiviti. Kita tengok pula murid kedua, dia buat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia dah siapkan 7, okey, 8. Dia dah buat 8. 8 aktiviti saya bagi dia TP 4. Okey, baru dapat TP 4. 5 tak boleh lagi. Tak lengkap lagi aktiviti lagi. Belum ajar polaman, belum ajar ukiran. Okey. Kemudian ni pula murid ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya bagi dia TP 3. Okey, yang ni pun 1, 2, 3, 4. Baru siap 4. Saya bagilah TP 3. Maksudnya macam ni lah, katakan nanti sampai hujung kan kita nak hantar kepada penyelaras PBD 28 hari bulan ni sampai 27 hari bulan murid masih tak hantar. Macam ni lah final yang saya nak kena buat summary untuk tahap penguasaan kan. Saya ambil macam ni je lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. TP 4. Okey. Ni baru siap 3. Kalau yang TP 3 yang 4 ni, siapa yang siap 3 dengan 4 saya bagilah TP 3. Saya tak nak ada yang TP 2 lah. Okey, saya nak murid saya dapat TP, okey ni 4, barulah TP 3. Okey, macam tu lah. Ni TP 3 ni ada berapa orang yang dah dapat 4? Okey, ni. Oh, sorry, ni TP 3. Okey, ni TP 3. Nanti saya buatlah summary berapa orang je yang baru dapat TP 4, berapa orang dapat TP 3. Jadi saya akan buat macam tu lah. Maksudnya TP 4, TP 3 je saya punya paling rendah dan TP 4 paling tinggi. Yang dah siap. Okey, ni TP 3. Okey, yang dapat TP 4 baru 2. Selebihnya 26 orang TP 3 untuk seni saya. Inilah dia. Inilah dia. Jadi inilah dia sepanjang 8 bulan kita belajar. TP 4 untuk tahap tahun 4 Dahlia 2 orang, TP 3 26 orang. Okey, jadi seterusnya saya nak tunjuk ini contoh instrumen yang macam mana cikgu boleh bina untuk bahasa seni. Okey, ini kaedah pentaksiran bertulis. Okey. Bertulis macam ni lah. Ni cikgu bagi lembaran kerja. Okey, murid boleh menyenaraikan bahasa seni yang ada pada contoh karya di bawah. Contoh kat sini ada apa? Kat sini ada kita kata rupa. Kat sini kata jalinan. Kat sini ada apa? Kat sini ada warna. Kat sini ada apa? Kat sini ada bentuk. Kat sini ada apa? Kat sini ada kepelbagaian. Contoh macam tu lah. Okey, dan apa cikgu nak kena buat? Tanda lah. Okay, tanda. Okey, seterusnya. Okey, untuk ini dia tak ada skema tau. Skema pemakahan maksudnya mesti ini jalinan. Kalau gambar 2D macam ni karya 2D lah kita panggil. Okey, 2D lepas tu dia dekat lembaran kerja je kan. Kita tak nampak dengan jelas. Kecuali kalau kita bagi contoh maujud dan murid menyalakan maujud, kita boleh nampak beza dia. Okey, apa maksud jalinan? Jalinan ialah tekstur. Jalinan yang ada pada permukaan. Okey, kat sini permukaan poster ni lah. Okey, jadi kalau murid ni jawab kat sini, contoh kat sini saya tukar. Okey, murid jawab kat sini. Okey, dia kata kat sini ialah warna. Kat sini ialah jalinan. Okey, sebenarnya cikgu Syahrin nak menanda dia macam mana? Okey, sekejap. Masih betul lah cikgu. Mungkin dia nampak ini ialah warna. Yang kawan B nampak ini jalinan. Kat sini kawan A nampak ini ialah warna. Kawan C nampak ini jalinan. Betul. Okey, jadi cikgu berdasarkan ini kemudian soal jawab yang cikgu buat dalam kelas ke. Tapi ni sekarang kita tak ada soal jawab kan. Kita memang ada sekarang kita online. Mungkin cikgu bagi jawab soalan dalam Google Form ke.
ataupun dalam PDF ke, cikgu bagilah TP berapa? TP 5 ke, TP 6 ke, boleh bagi cikgu. Untuk ni kali ni PBD untuk semasa PDPR ni saya just pejam mata apa yang saya terima saya assume murid yang buat lah. Walaupun hakikatnya kita tahu kebanyakan mak bapak pun membantu tapi kita nak cakap apa, nak dapatkan satu apa tu karya ataupun satu jawapan yang autentik dari murid tu susah lah. Kita nak pastikan takkan kita suruh murid on camera ambil gambar video dia sedang buat karya sepanjang masa kan. Tak boleh. Jadi saya pejam mata lah asal murid dapat sesuatu. Okey, kemudian ini contoh juga ni untuk poster. Senaraikan ciri-ciri penting yang ada pada poster dekat muka surat 56. Nanti murid boleh rujuk ke apa, dia jawablah. Okey, contoh kat sini menarik warna. Okey, warna yang warna yang menarik. Okey, contoh kat sini. Lepas tu kat sini kena ada apa? Tulisan yang jelas. Kat sini ilustrasi yang sesuai. Yang sesuai mengikut tema. Okey. Jadi katakan semua dah settle murid jawab, cikgu tandalah. Okey, ni untuk kemahiran seni pula. Cikgu bagilah. Dia dapat TP berapa? 5 ke, TP 6 ke, ikut kewajaran cikgu lah. Nak bagi 6, pulang. Boleh je, nak buat macam mana. Kita buka mudah tak ada depan mata kita. Tapi ikutnya macam tu lah. Okey, seterusnya dia tengok. Senaraikan media yang sesuai untuk penghasilan poster dekat muka surat 57. Yang ni dah memang ada dalam buku teks. Boleh kita terima jawapan yang dalam buku teks ataupun questionnya sendiri ni. Okey, ada dua. Okey, dalam penghasilan karya ini, itu poster ini ada teknik, okey, media teknik montaj. Okey, ada teknik lukisan. Media dia apa? Media ni ialah bahan dan alat yang digunakan. Okey, montaj. Apa maksud teknik montaj? Teknik montaj ialah seni gambar, susunan gambar. Okey, gambar-gambar ni murid boleh dapatkan dari mana? Sebelum murid buat karya ni dia tahu kat mana dia dapatkan gambar. Contoh surat khabar, majalah, lagi kat mana? Dia boleh cetak dari atau Google lah, dia Google dia cetak. Kemudian mana lagi dia boleh dapat gambar? Okey, fikirlah kat mana lagi gambar yang boleh dapat kan? Okey. Kemudian kat sini pula media untuk teknik lukisan. Kita perlu tengok tak teknik lukisan, apa maksud teknik lukisan? Teknik lukisan maksudnya media yang digunakan ialah media kering. Contoh warna pensel warna. Kemudian oil pastel. Kemudian charcoal. Kemudian apa lagi? Okey, kemudian dia kata nak guna ball pen. Okey, kemudian kemudian apa? Marker. Boleh. Jadi nanti cikgu tanda lah. Okey, cikgu tanda lah. Okey. Bagi TP berapa? Okey, TP kata cikgu kata saya bagi 6 lah. Okey, TP 6. Baik. Jangan lupa lah dengan amalan-amalan yang ni. TP pun tandalah baik. Okey, lepas tu bagilah bintang. Okey, TP berapa? TP 5 contohlah macam tu. Cikgu bagilah. Kewajaran. Okey, ni ialah sebenarnya ini ialah analisis tugasan murid yang saya dah blast dekat grup lah. Grup 4 Dahlia, saya rujuk apa yang murid. Pada murid lah ni saya tunjuk kat dalam grup WhatsApp. Jadi murid pun selepas saya pamerkan ni semua masing-masing kelang kabut lah. Sedang lengkapkan mereka punya apa tu hasil karya masing-masing. Macam saya kata minggu ni saya fokus kepada apresiasi sebab ada yang murid dah selesai. Kalau dah selesai apresiasi senang terus saya bagi tahap penguasaan akhir. Okey. Maksudnya kalau dia dapat untuk yang TP yang saya nak laporkan pada 28 bulan ni, dia dapat TP 3, bila dia long complete untuk apresiasi mungkin dia boleh dapat 4 kan. Macam tu lah. Okey, jadi kalau murid tu banyak yang tak siap lagi, macam ni dia baru siap 3 ni, yang 3 ni. Saya pastikan saya suruh lah dia buat lagi 2 ke, lepas tu dia siapkan apresiasi. Bila dah siap apresiasi, maksudnya dia lengkap lah. Okey, kebanyakan yang tak siap lagi karya dan apresiasi. Jadi bila dah lengkap tu, complete lah. Barulah saya boleh laporkan untuk
apa tu, nampak ni, bolehlah saya laporkan untuk tahap penguasaan keseluruhan. Tapi macam saya kata tadi, bulan 8 ni saya hanya bagi TP 4 dan TP 3. Okey, TP 3 ni bukan suka-suka bagi, cikgu pun boleh tengok. Okey, daripada 8 karya yang saya dah ajar, murid baru siap 3. Okey, jadi dia dapat TP 3, itu pun sian. Kerana patutnya 2 kot macam tu, tapi tak best pula kan TP 2. Dia bagi 3. Yang dah siap 8 lah, 8 tu saya bagi TP 4. Okey, macam tu. Jadi saya harap penerangan saya untuk kali ni boleh bantu cikgu lah macam mana cikgu nak bagi TP untuk murid-murid cikgu nanti. Saya harap apa yang saya terangkan ni boleh jadi panduan juga lah. Bukanlah saya nak cakap saya ni hebat ataupun ini jawapan terbaik, tetapi ini sebagai panduan lah apa yang saya ada, ilmu sedikit saya ada, saya kongsikan. Jadi kalau ada sebarang maklumat terbaru, maklumat yang lebih baik, saya akan sentiasa update lah dengan cikgu. Okey, jadi habis untuk penataran kali ini. Nanti mungkin kita ada penataran tentang pameran seni. Okey. Jadi terima kasih kepada cikgu semua kerana sudi mendengar dan terima kasih dan tahniah kerana menjadi guru dalam panitia seni pada tahun ini. Jadi saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.